Hamas beri kata dua kepada Zionis. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani Dunia 10 bersama saya Muhammad Shah Musa. Laksanakan gencatan senjata penuh dan kemasukan bantuan ke Gaza itu permintaan kumpulan Hamas jika Israel mahukan perjanjian pertukaran tahanan. Ahli Biro Politik Hamas Khalil Al-Haya menegaskan itu antara syarat utama yang perlu dipenuhi untuk kedua-dua pihak mencapai persetujuan. Sabtu lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyifatkan cadangan Hamas mengenai gencatan senjata dan pertukaran tahanan hanya sebagai angan-angan. Hamas mencadangkan rancangan 3 peringkat untuk gencatan senjata Gaza. Ia merangkumi pemberhentian sementara selama 135 hari dalam pertempuran sebagai balasan kepada pembebasan tebusan. Rangka cadangan itu diusahakan semasa mesyuarat Paris membabitkan pegawai tertinggi dari Amerika Syarikat, Israel, Qatar dan Mesir bulan lalu. Sekatan terus dikenakan ke atas penduduk Palestin untuk masuk ke Masjid Al-Aqsa pada bulan Ramadan ini. Israel bertegas untuk menghadkan jumlah individu yang hadir dengan alasan faktor keselamatan. Namun tiada butiran lanjut diberikan pihak mereka. Pada tahun sebelum ini, Israel selalunya mengenakan sekatan khususnya kepada umat Islam lebih muda, kononnya bagi menghalang keganasan. Kumpulan pejuang Hamas mengecam sekatan itu, malah Majlis Islam Tertinggi Palestin meminta semua umat Islam untuk terus mengunjungi Al-Aqsa. Al-Aqsa antara tapak paling suci di dunia untuk umat Islam. Ia terletak di puncak bukit di Kota Lama Baitul Maqdis di kawasan yang juga dihormati oleh orang Yahudi sebagai tapak kuil mereka pada zaman Al-Kitabiyah. Umpama bom jangka, penyakit berjangkit melibatkan kanak-kanak yang kini menular di Gaza boleh meragut nyawa. PBB beri amaran ia berpunca daripada kekurangan makanan dan zat nutrisi yang memburukkan lagi keadaan. Timbalan Ketua Tindakan Kemanusiaan Tabung Kanak-kanak UNICEF, Ted Chaiban mendedahkan perang sejak Oktober lalu telah menyebabkan bekalan makanan sangat terhad. Situasi menyedihkan ini menyaksikan hampir 90% kanak-kanak di bawah usia 5 tahun dilanda penyakit berjangkit. Manakala 70% kanak-kanak mengalami cerit-birit melonjak 23 kali ganda berbanding tahun lalu. Malah WHO turut mengakui kelaparan dan penyakit adalah gabungan yang boleh membawa maut. Sementara itu, korban di Gaza kini mencecah 29,092 orang, manakala kira-kira 69,000 individu cedera. Paling membimbangkan, rejim Zionis mengancam untuk menyerang bandar Rafah pada Ramadan ini jika Hamas tidak menyerahkan baki tebusan. Penderitaan penduduk Gaza ketika ini dizahirkan pelarian Mena Hamuda yang mengabadikan lukisan mural di dinding bangunan runtuh. Bertemakan kesedihan, Mena menggunakan arang dan kapur tulis yang dikutip dari sekolah tempatnya berlindung menghasilkan karya berkisar peperangan. أنا فنانة كنت بمارس هوايتي بشكل طبيعي جدا ما قبل الحرب كان عندي لوحات كان في عندي مرسم أنا مدربة رسم كان في عندي مركز تدريبي للرسم. Hasratnya agar lukisan itu dapat menggembirakan kanak-kanak setelah dihantui peperangan tidak berkesudahan sejak 4 bulan lalu. Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan mengetuai delegasi Malaysia ke sesi pendengaran awam bagi mendapatkan pendapat nasihat Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ berkaitan kesan perundangan yang timbul daripada dasar dan amalan Israel terhadap Palestin. Sesi itu berlangsung di Peace Palace, The Hague bermula 19 hingga 26 Februari. Kenyataan Datuk Seri Mohamad menegaskan pendirian Malaysia bahawa pendudukan Israel adalah haram dan bertentangan dengan undang-undang antarabangsa. Malaysia berpendirian teguh bahawa rakyat Palestin berhak mendapat negara yang merdeka dan berdaulat berdasarkan sempadan pra 1967 dengan Baitul Maqdis Timur sebagai ibu negara Palestin. Dalam pada itu, Malaysia akan sentiasa meneruskan usaha untuk memastikan Palestin diterima sebagai anggota penuh PBB.
Penyertaan dalam prosedur pendapat nasihat ini melambangkan usaha bersepadu Malaysia di pelbagai platform antarabangsa. Ia termasuk Majlis Keselamatan PBB, Pergerakan Negara-Negara Berkecuali OIC, APEC dan ASEAN bagi menyokong Palestin dan membawa Israel ke muka pengadilan. Kanada akan menghantar lebih 800 drone pelbagai guna bernilai lebih $95 juta ke Ukraine. Menteri Pertahanannya Bill Blair mengesahkan pemberian drone jenis Sky Ranger R70. Menurut Kerajaan Ottawa, drone tersebut akan membantu Ukraine berjuang mempertahankan diri daripada pencerobohan besar-besaran. Sejak permulaan operasi ketenteraan khas Rusia di Ukraine pada 2022, Kanada memperuntukkan lebih $9.7 bilion bantuan kepada Ukraine. Jumlah itu termasuk $2.4 bilion bantuan ketenteraan. Negara-negara barat telah memberikan bantuan ketenteraan dan kewangan kepada Kiev sejak permulaan operasi ketenteraan Rusia di Ukraine. Kremlin secara konsisten memberi amaran terhadap penghantaran senjata yang berterusan ke Kiev selain mendakwa ia akan membawa kepada peningkatan konflik. Presiden Indonesia Joko Widodo umum peraturan Presiden Perpres yang menuntut pengendali syarikat digital gergasi membayar sebahagian pendapatan mereka kepada syarikat-syarikat media di Indonesia. Jokowi berkata peraturan itu sebagai usaha untuk mendukung hak penerbitan kewartawanan dalam menghasilkan bahan berita. Berita gembira itu disambut baik media tempatan selepas 3 tahun berunding serta terpaksa melalui cabaran antara syarikat media, platform media utama dan kerajaan Indonesia. Jokowi menyatakan demikian pada acara kemuncak Hari Pers Nasional HPN di Ancol, Jakarta. Beliau turut beramah mesra bersama 33 delegasi media Malaysia terdiri daripada kumpulan media Ikatan Setiakawan Wartawan Malaysia Indonesia ISWAM Malaysia yang diundang khas pada acara HPN. Majlis berkenaan disertai 6,000 wartawan Indonesia. Selain memperkasa Tibet, lawatan kerja timbalan Perdana Menteri ke Jepun turut menggalak usaha sama dalam bidang pendigitalan serta usaha tangani perubahan iklim. Laporan Nur Ain Abu Bakar di Tokyo, Jepun. Akui Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Pusat, Jepun punyai aspek pengurusan bencana terbaik yang seharusnya dipelajari oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA dan Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya juga telah membangkitkan tentang soal sistem menggunakan satelit bagi mengurangkan risiko terhadap berlakunya jerebu yang terhasil daripada negara jiran dan ini adalah sesuatu yang mereka telah cadangkan di mana kita akan mengadakan beberapa tindakan bukan saja NADMA tetapi juga kementerian lain yang terlibat di dalam menangani masalah jerebu ini. Menyentuh aspek pendigitalan, beliau berharap lebih banyak kerjasama dijalin termasuk potensi membangunkan kampung pintar yang akan menyumbang kepada peningkatan ekonomi melalui penggunaan teknologi baharu. Pada lawatan ini, Timbalan Perdana Menteri turut memaklumkan bahawa kampus cawangan Universiti Tsukuba di Malaysia akan dibuka secara rasmi tahun ini. Pembukaannya bakal melakar sejarah tersendiri kerana ia adalah kampus cawangan Universiti Jepun yang pertama ditubuhkan di luar negara. Sehubungan itu, beliau turut mempelawa pelajar dari Jepun untuk melanjutkan pelajaran di Malaysia. Saya telah meminta agar pelajar-pelajar Jepun juga dapat memilih Malaysia untuk mereka belajar kerana medium of instructionnya adalah dalam bahasa antarabangsa yang memang pelajar Jepun meminati untuk menggunakan bahasa antarabangsa ini untuk melanjutkan pelajaran di Malaysia.
Tahun ini kira-kira 30,000 pelajar dari negara matahari terbit ini akan dihantar menyambung pelajaran di luar negara. Esok, Timbalan Perdana Menteri akan ke Osaka bagi meneruskan rangka kerjanya di Jepun. Selesai sudah lawatan kerja Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi di Tokyo. Seterusnya, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi akan ke Osaka dan pastinya lebih banyak peluang akan diterokai. Selain pengajian TVET, tumpuan juga akan diberikan kepada sektor halal. Nur Ain Bakar, Tokyo, RTM. Doktor pelatih di Hospital Utama Korea Selatan berikrar meletakkan jawatan hari ini ia sebagai membantah usaha kerajaan mengambil lebih ramai pelajar perubatan. Situasi itu sekaligus mencetuskan kebimbangan terhadap risiko penangguhan operasi pembedahan dan rawatan pesakit. Jumlah sebenar yang dijangka berbuat demikian belum diketahui. Namun, kira-kira 15,000 doktor dan pelatih di hospital besar dilaporkan telah meletak jawatan secara beramai-ramai. Pihak kerajaan sebelum ini berhasrat untuk menambah 10,000 doktor menjelang 2035. Korea Selatan yang mempunyai populasi 52 juta hanya memiliki kira-kira 2.6 doktor bagi setiap 1,000 orang pada 2022. Namun, doktor dan pelajar perubatan sedia ada menolak tindakan itu dengan mendakwa Korea Selatan mempunyai bilangan doktor yang mencukupi. Perkembangan sukan, legenda bola sepak Jerman Andreas Brehme meninggal dunia pada usia 63 tahun akibat serangan jantung. Pemain pertahanan itu menjadi wira selepas sepakan penaltinya membolehkan mereka menang 1-0 ke atas Argentina pada perlawanan akhir Piala Dunia 1990. Berita kematian itu turut dikongsi bekas kelabnya Bayern Munich. Kelab berkenaan dalam satu kenyataan memaklumkan terkejut dengan kematian legenda berkenaan. Warga kelab itu menyifatkan Brehme sebagai juara dunia dan seorang yang sangat istimewa. Sepanjang karirnya, pemain kelahiran Hamburg itu mempunyai 86 caps dan beraksi di 3 Piala Dunia. Kematiannya berlaku beberapa minggu selepas ikon bola sepak Jerman Franz Beckenbauer meninggal dunia. Napoli melantik Francesco Calzona sebagai pengurus sementara susulan pemecatan Walter Mazzarri. Beliau akan mengendali kelab bola sepak Serie A itu hingga hujung musim ini. Calzona sebelum ini pernah berkhidmat sebagai penolong pengurus kelab bola sepak Serie A itu sebelum meninggalkannya pada 2022. Beliau mengambil alih tugas pengurus Slovakia serta membantu mereka layak ke Euro 2024. Persatuan Bola Sepak Slovakia SFZ memberi kebenaran kepadanya untuk kembali ke Napoli secara sementara. Perlawanan pertama kendalian Calzona bermula awal pagi Khamis ini apabila Napoli melayan kunjungan Barcelona bagi aksi pertama pusingan 16 terakhir Liga Juara-Juara. Dunia 10 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.